mengamalkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat mazhab yang empat, talfiq, tidak bermazhab, mengambil hukum terus daripada Quran dan hadis tanpa melihat pendapat ulama dan kita fiqh. Apa maksud perkataan Imam Syafi'i, idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi? Kata Imam An-Nawawi secara ringkas saja. Imam Nawawi katakan na'am, ini memang kata-kata Imam Syafi'i, tapi harus difaham. Orang yang nak tahu perkara ini mestilah dahulu mengakui keunggulan Imam Syafi'i dalam bab hadis. Kenapa? Tidak ada orang yang menulis kitab apabila ada tanaqud, ada ta'arud di antara hadis melainkan Imam Syafi'i. Beliau dahulu yang menulis kitab Mukhtalaful Hadis. Kalau hadis tu ada macam contradict, dichotomy, beliau dulu yang tulis. Bermakna hebat Imam Syafi'i ini, walaupun lebih menonjol oleh bab fiqh lah, tapi bab hadis masya-Allah luar biasa. Mesti dahulu baca semua karangan Imam Syafi'i. Memanglah Imam Syafi'i bahasa macam ni. Ini bahasa tawaduk ni, bahasa tawaduk. Tapi kita kata ini Sahihul Bukhari ni, ini Sahih Muslim. Tidak sahih yang disebut Imam Syafi'i. Ya tura, ya tura. Siapa dahulu hidup Imam Syafi'i ke Al-Imam Bukhari dengan Imam Muslim? Kita sangat mengasihi sepenuh hati dan mengakui ketokohan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud As-Sajastani, Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, demikian Imam An-Nasa'i, demikian Ad-Darimi, demikian imam yang lain-lain. Tetapi zaman mana yang Nabi puji? Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Empat mazhab tadi masih berada di zaman salaf yang dipuji oleh Nabi. Bermakna memang Imam Bukhari dengan Muslim datang ke belakang, tapi Imam Bukhari, Imam empat tadi awal yang dipuji oleh Nabi. Logic sense sahaja kita mengatakan ini umat-umat yang dipuji oleh Nabi SAW sudah pasti punya kualiti yang tertentu. Sebab itu jangan keliru dengan istilah hadis ni sahih, tidak sahih. Naam, sahih mengikut para ulama, tetapi jangan lupa Imam empat ini datang awal dahulu daripada Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Sehingga barangkali dari segi kesalihan, dari segi kewarakan, kewalian, ilmu, Masya Allah, lebih pada yang empat ini. Ini sekadar nak buka minda, supaya jangan kita keliru. Ini Imam Syafi'i kata begini, tapi Imam Bukhari dengan Imam Muslim mengatakan hadis ini tidak sahih. Ini bagi mereka sahih, tapi tak ada pun dalam mazhab, dalam qaul Imam Syafi'i. Jangan kita sebarang. Ada sebab. Tidak semestinya hadis sahih digunakan untuk istinbat, dan banyak hadis yang dhaif digunakan untuk mengistinbatkan hukum. Ada, nanti kita lihat. Satu panduan berguna dulu, fahami 6 perkara. Hadirin hadirat, ustaz-ustazah yang saya kasihi, kita fahami dulu dengan elok, baru kita tenang berbicara. Satu, semua amalan yang ada dalam yang buku ni semuanya bersifat khilafiyah. Bila bersifat khilafiyah, ia berlaku khilaf antara fuqaha mujtahid dengan ulama, bukan antara kita. Jangan kita kata saya tak berapa setuju dengan Imam Syafi'i. Masya Allah, siapa kita? Kalau tak setuju dengan GPE boleh, Imam Syafi'i jangan. Kita khatam Quran berapa kali sehari? Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari 30 juzuk. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali disebutkan beliau khatam Quran 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. Imam Syafi'i katakan, apabila aku membuka suratul Fatihah, aku tidak akan berhenti sehingga suratul Nas. Khatam daripada mula sampai akhir, bukan qul huwallahu ahad 3 kali ulang, bukan. Hadis memang ada sebut qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Sekali baca qul huwallahu ahad tu menyamai 1/3 Al-Quran. Ini terus. Siapa yang membicarakan tentang kewibawaan Imam Abu Hanifah An-Nu'man dari segi bab Al-Quran, orang itu tahakkum kembali pada dia hujah. Sebab dalam kitab Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Abu Hanifah di akhir hidup beliau dimasukkan ke dalam penjara.
Ada orang masuk nak tangkap beliau dalam rumah, beliau wani hangpa, boleh pijak tang mana pun dalam rumah saya, tapi jangan pijak tang ni. Pasal di sini saya munajat, ibtihal, tadarruk pada Allah, dan di sini saya khatam Quran 7,000 kali khatam. Tak alim lagi 7,000 kali khatam. Kita umur lagu ni ikhlas saja. Umur saya berapa umur saya? Umur saya 40 lah ni. Nah, berapa kali ya khatam Quran? Ikhlas. Tapi kalau qul huwallah, insya-Allah boleh. Qul huwallah ulang 3 kali, insya-Allah 100 kali boleh khatam sehari. Jadi siapa kata saya tak apa nak setuju dengan Imam Syafi'i, siapa kita? Huwa humahum tak lepas. Huwa humahum ya humahunna. Kalau lepas pun belum tentu boleh istinbat hukum. Nah, cerita sikit lah. Kawan saya lama tak berjumpa lepas UIA. Dia mengajar di satu negeri yang agak jauh. Jumpa saya setelah belasan tahun ke Zah, belasan tahun. Kawan kita juga Ustaz Rizal, kawan saya di UIA dulu sama. Beliau pandai main badminton. Ustaz Rizal ni pandai main badminton, lawan dengan dia. Pasal kami selalu main tengah malam, orang tidur kami main. Nah, ada seorang sahabat kami ni jumpa dengan saya, sama grade UIA juga, cakap Arab. Dia kata, apa khabar ana? Dia cakap Arab dengan saya. Lama dah tak praktis bahasa Arab. Dia pun tanya, apa khabar ana? Apa khabar dia? Manalah saya tahu. Sepatutnya dia tersasul. Sepatutnya dia tanya, apa khabar anta? Jumpa apa khabar ana? Apa bak dia? Manalah saya tahu. Saya dalam hati saya, mohon maaf ni dalam masjid ni, I'm not creating the story, this is true story. Saya ingat, silap kan. Lepas itu dia kata, apa khabar ana? Saya terkejut. Dia pun kata, anta sihat pula dah. Macam mana dia tahu saya sihat? Itu tara ustaz. Sepatutnya apa anta, ana sihat. Ana lepas hum. Daraba idribu darban wa madruban fa huwa daribun wa dhaka madrubun idrib la tadrib madruban midrabun. Lepas nasara yansurun nasran wa mansuran fa huwa nasrun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansuran minsaran. Lepas dia jumpa apa ana, jangan abak kat dia putus sahabat.